Main-main kan. Minggu lepas tu tak, minggu itu tak apa. Mana yang dia? Anak dia kat situ. Betul tak boleh kat sana. Saya minta ustaz saya dia kata, sebab tu anda tak ada kelas. Boleh? Kita boleh? Ustaz? Assalamualaikum. Kat situ kan dia yang dengan air tu atas tu semua kertas dia pakai. Dia apa? Masya-Allah. Tahun baru. Boleh. Terganggu. Silakan kata. Dia melekat-melekat dan tak boleh keluar, pelat jadi. Saya kalau start kelas saya minum air dulu supaya renggangkan dia punya. Minyak kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pertama kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah taufik dan hidayahnya dapat kita meneruskan pengajian kita walaupun telah bercuti kita seminggu. Alhamdulillah. Kita tidak lupa juga untuk kita mulakan dengan beberapa pemakluman. Pertama, saya minta maaf daripada pihak kelas kerana apa, sebahagian ada yang hadir minggu lepas tak tersampai padanya. Jadi siapa yang datang ataupun tahu siapa yang datang, beritahulah kita ada kesilapan teknikal sikit dalam pemberitahuan. Tapi dah kita kata mungkin kita terlepas untuk cari dari checklist kita tu kan. Okey. Kedua, kita katakan bahawa kita ingin memberitahu bahawa ada permintaan daripada Radio Hang untuk kita siarkan, udarakan kelas kita ini, kelas Subul Salam syarahnya di siaran Radio Hang lah, ataupun di FM 106 106. Jadi secara langsung lah, secara langsung. Jadi saya katakan bahawa saya telah beritahu bahawa kita mungkin perlukan masa dahulu sebelum kita dapat terus kita mulakan dengan siaran secara langsung tersebut. Kerana kita dapati bahawa kelas kita ni kadang-kadang dia santai, kadang-kadang dia bising dan sebagainya kan. Kemudian saya pun
daripada sudut saya juga saya nak kena lebih menggunakan atau meletak satu manhaj lah. Manhajnya masa-masa kita nak belajar hadis secara rijal ke, matan ke, atau gabungan keduanya dan sebagainya. Maka kita perlu juga bincangkan sebelum kita nasir atau kita berjalan melaluinya. Dan begitu juga kita akan letakkan misalnya program ke kelas ini kita kurangkan kemasukan pertanyaan semasa kelas berjalan. Praktis lah, sekarang ni musim praktis. Kita mungkin adakan berapa masa untuk kita praktiskan agar kita tidak buka, dan saya kurangkan bergurau pun. Ada kadang-kadang ketika berjalan untuk canda gunakan uslub-uslub yang agak mungkin menciutkan hati atau menggelikan hati sebenarnya. Ala kulli hal, kita cuba kurangkannya juga, kerana kita dapati bahawa pertama apabila kita menggunakan bahasa Singapura, kalau kita gunakan bahasa yang agak pasar atau sebagainya kan, yang kita lihat humor bagi orang lain tak humorous kan. Tak begitu kelakar dan sebagainya. Jadi kerana itu juga soalan-soalan diberikan pun harus berpatutan, dan emosi pun harus kurangkan. Kadang-kadang kita menggunakan emosi sebagainya kan. Jadi daripada itu kita akan cuba kurangkan. Jadi masa yang kita akan ambil mungkin dalam sebulan atau lebih. Kalau perlu lebih kita akan panjangkan. Kalau kita lihat sebulan mencukupi, alhamdulillah. Jadi ala kulli hal kita katakan kita akan cuba mulakan. Cuma saya nak bincangkan sikit. Kita nak bagaimanakah kita nak ringankan ke, atau kita nak seperti biasa, atau kita perkukuhkan lagi dengan pembahasan yang lebih kita kata perinci daripada sudut bahagian mustalahat hadis dan sebagainya. Saya nak minta membincang sikit. Adakah sesiapa ingin memberikan pandangan? Boleh. Kerana kalau kita pergi pada pembelajaran matan dan juga masalah khilaf yang ada, masalah fikirnya, masalah kita masukkan pelbagai masalah, kita kata yang seperti mana kita lakukan, kita boleh lakukannya. Tapi kalau kita tambahkan dengan, kerana kalau kita nak belajar rijal pun, kita boleh keluarkan rijal seperti mana yang dilakukan oleh Ustaz Murad misalnya di kelas mereka yang dah hadir. Tapi kita katakan ni pelajaran subuh salam ni nak cepat sebenarnya. Jadi saya fikir tadi kita gunakan cara demikian. Ala kulli hal, saya nak minta pandangan daripada ikhwah, apa yang mereka rasa lebih diinginkan dan inginkan maklumat-maklumat yang tertentu. Boleh? Pandangan? Fadhal. Saya rasa lebih pada matan. Lebih pada matan. Baik, kalau lebih bermatan kita akan dapatkan faedah-faedah. Kerana saya kalau nak saya boleh datangkan masalah daripada sudut fikihnya lebih ke, atau kita katakan daripada sudut kerana fikihnya lebih, akan lihat di setiap akwal saya akan sebutkan dengan dia punya hujah-hujah mereka. Tapi nanti kadang ada yang tak dapat. Misalnya kalau dia dah berat, dia dah terlampau terperinci, nanti akan kita hairan mana satu yang basic kan. Boleh faham. Pasal saya pun tengah fikirkan demikian juga, kerana kadar kita nak siarkan ni mungkin orang-orang yang mengikutinya juga lebih kita inginkan orang awam lah. Jadi di situ dapat faedah. Jadi lebih pada faedah dan matan dan faedah. Kalau rijal takut orang nanti pun rijal memang kita lihat talabatul ilm memang baik kita tingkatkan lah rijal ni. Kemudian adakah disiarkan hadis sebelum salam ni ini, ataupun sama sekali kita masukkan usul fikih ni? Fikih berat. Jadi kalau begitu kita akan ada masa kita berhenti, kita cut off dia punya transmission lah kita kata. Supaya apa? Supaya tak termasuk juga kita, kalau kita masuk usul fikih mereka ikut serta. Pasal kerana tujuannya adalah supaya tak mereka masuk pertengahan jalan ni akan mengelirukan.
Dan begitu, tapi dalam masalah subul salam ni insya-Allah tak ada masalah kalau kita gunakan uslub yang agak mudah. Dan kita tumpukan kepada ini. Tapi kalau saya akan sebutkan khilafnya dengan tidak mendatangkan perincian nama-nama yang begitu perinci lah, pecahan-pecahannya. Kerana pecahan-pecahan akan tambah nanti kekeliruan. InsyaAllah kita akan cuba seberdaya. Cuma kita akan tarjihkan juga. Tetap akan tarjihkan sebagaimana yang lebih tepat kepada sunnah ataupun kepada apa yang dikatakan oleh ulama masyayikh kita. Nah, ala kulli hal, kita mulakan bab anjuran bersikap khusyuk dalam solat. Jadi saya rebus balik sebelum tadi. Kita harap nanti kalau dalam kelas kita mulakan dengan apa, dengan pembahasan yang tertumpu kepada matan, fahmul matan, fiqhul hadis itu sendiri, kefahaman terhadap hadis itu sendiri. Kemudian kita dari sudut periwayatan, ilmu riwayahnya kita akan berpada kepada apa yang ada dalam kitab. Berpada kepada apa yang ada kitab, dan tambahan sedikit kalau ada penjelasan yang perlu didatangkan, kerana ada istilah-istilah yang didatangkan oleh muallif, penulis, yang kita lihat dia adalah istilah-istilah mustalah hadis. Jadi itu memang kita terpaksa kita terangkan, mesti terangkan. Tapi kalaulah lebihan daripadanya, misalnya khilaf-khilaf antara muhaddisin dan sebagainya yang lain, ini insya-Allah kita kurangkan. Dan begitu juga kita akan datangkan dalam persoalan ini pada akhir kelas tersebut. Dengannya insya-Allah kita akan cuba sesiapa yang mendengar tak kelirulah. Ini masalah apa dia cakap ni sekarang, soalan yang ini ke atau dalam kelas, dalam daftar sebagainya. Jadi kita akan cuba ikutkan demikian insya-Allah. Kita sampai pada anjuran ataupun bab, sebenarnya bab khusyuk sebenarnya. Kalau kita lihat bab al-hathu, babul hathi ala al-khusyu'i fi salati. Bab anjuran bersikap khusyuk dalam solat. Jadi kita katakan bahawa khusyuk dalam solat, sebahagian ulama memasukkannya ke dalam syurut solat. Kenapakah demikian? Kerana kalau tanpa khusyuk tidak sah solatnya. Tapi khusyuk macam mana? Di sinilah datangnya khilaf ulama berkaitan dengan kadar minima khusyuk tersebut. Tetapi kita katakan apakah dimaksudkan dengan khusyuk dahulu? Kita pergi pada kitab dahulu, semua kita akan tambahkannya. Dalam Al-Qamus dijelaskan bahawa arti khusyuk ialah khudu', tunduk, atau hampir seperti itu. Kerana kata tunduk berkenaan dengan perbuatan badan, sedangkan kata khusyuk berkenaan dengan suara, pandangan, ketenangan dan perasaan rendah. Dalam syarah dijelaskan bahawa khudu', tunduk, kadang berasal dari dalam hati dan kadang berasal daripada badan. Seperti tunduk dalam ketenangan. Fakhrul Razi mengatakan bahawa keduanya harus diperhatikan, demikian disebutkan dalam tafsirnya. Di antara ungkapan yang menunjukkan bahawa khusyuk berasal di dalam hati ialah hadis Ali radhiyallahu an, kekhusyukan atau kekhusyuan adalah di dalam hati. Kita gunakan bahasa Melayu kita ialah kekhusyukan, kerana dia dah tukarkan K, Ain kepada K. Tak ada masalah kekhusyuan ke kekhusyukan, sama maknanya. Menurut saya di antara hal yang mendukung pendapat itu ialah hadis yang berbunyi jika hati orang ini khusyuk, pastilah anggota badannya akan khusyuk. Ini akan khusyuk pula, ini tenang pula. Ini adalah perkataan ataupun kata-kata daripada, kalau yang ini sebagian ulama menukilkannya daripada tak salah saya Sa'id bin al-Musayyib. Dia mengatakan jika hati orang ini khusyuk, pastilah anggota badannya akan khusyuk. Ini tenang pula. Juga disebut dalam doa memohon perlindungan, saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian para ulama berbeza pendapat mengenai hukumnya dalam solat, namun jumhur ulama mengatakan bahawa ia tidak wajib. Al-Ghazali telah menjelaskan dengan panjang lebar dalam Ihya Ulumuddin dan menyebutkan dalil-dalil yang mewajibkannya. Kemudian An-Nawawi mengklaim para ulama telah berijma' bahawa ia tidak wajib. Jadi ala kulli hal kita katakan bahawa adakah benar dia tidak wajib atau dia adalah wajib, maka kita akan lihat daripada dalil-dalil yang kita datangkan. Sebab itu kita katakan dari sudut ini sebahagian memasukkan kalau dah wajib, kalau tak adanya maka tak sah solatnya, maka masuk syarat. Kena syarat, kalau tak adanya tak ada solat. Jadi kita kata bahawa sebahagian memasukkannya dalamnya. Sebahagian tidak, kerana dia tidak wajib, maka tidaklah membatalkan solat.
Kalau tak adanya, tak ada masalah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa masalah-masalah yang dikhilafkan. Jadi kalau kita lihat bersurah ini, melihat kepada khusyuk ni, adakah dia perbuatan hati, perbuatan anggota badan dan pertuturan. Dari sini kita lihat ulama telah berbeza pendapat. Ada melihat khusyuk ni lah hati saja. Mereka kalau ini banyak dalil-dalil lain yang seperti misalnya larangan Umar radhiyallahu anhu terhadap orang yang tundukkan kepalanya, bahkan sampai ada gurung yang tundukkan kepalanya dilempang, disepak oleh Umar radhiyallahu anhu kerana dia kata bahawa khusyuknya dalam hati adalah daripada hati. Tapi ala kulli hal kita katakan bahawa khusyuk kalau kita gabungkan kata-kata ulama ini, kita dapati bahawa khusyuk itu adalah amalan hati juga, begitu juga berkaitan dengan amalan anggota badan. Kerana khusyuk yang lahir daripada hati yang tenang akan melahirkan juga amalan anggota badan yang tenang. Kerana kita tahu bahawa iman ini begitu. Iman yang kuat, iman adalah hati, akan melahirkan amalan-amalan yang mentaati Allah Ta'ala. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kedua-duanya ada kaitan sebenarnya. Jadi lafaz, saya dapat dengar lafaznya. Kita kalau kata tadi bahawa jika hati orang ini khusyuk, pastilah anggota badannya akan khusyuk, tenang pula. Dalam lafaz Arabnya pula kita katakan lau khashi'a qalbu hadha la khashi'at jawarihuhu. Jadi dia kata kalaulah dah lebih terjemahan lebih tepat lagi adalah lebih kurang boleh, dia dah tepat dah kita kata. Jika hati orang ini khusyuk, pastilah anggota badannya akan khusyuk, tenang pula. Jadi kita kata maksudnya demikian, menunjukkan kepada kita khusyuk dalam solat ini bukan saja daripada sudut hati, tetapi anggota badannya, perbuatannya. Kalaulah misalnya kita nampak dia kata dia khusyuk solatnya, setiap kali dia janggut dia betulkan, bajunya dia betulkan, kemudian dia kutrahnya, misalnya kalau pakai kutrah dia betulkan, luruskan dan sebagainya. Jadi kita kata ini menunjukkan hati yang tidak khusyuk, kerana perbuatan tersebut menunjukkan tidak ada kekhusyukan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa khusyuk ni perlu kita mengambil daripada skop yang lebih umum lagi. Ibnul Qayyim mengatakan ketahuilah bahawa peningkatan ataupun ketumbuhan khusyuk ini berlaku apabila seseorang itu dapat menjauhkan, memastikan, mengawas dirinya daripada berlakunya kesilapan-kesilapan nafsunya dan amalannya. Mana jiwanya, dorongan jiwanya dan amalannya. Jadi kalaulah tak nampak, kalau orang itu tak dapat mengawal daripada mendapatkan perkara-perkara yang menyebabkan dia tergelincir amalannya dan hatinya, maka sudah tentulah dia tidak dapat berlaku khusyuk. Jadi kalau kita lihat episod ini menunjukkan bahawa khusyuk ini penting kita pastikan, bukan sahaja dakwaan tetapi dan juga bukan juga buat-buatan. Kerana apa? Kalau kita buatkan, lahirkan saja perbuatan yang khusyuk, hati tak khusyuk, tidak dikira khusyuk. Ataupun kita kata hati itu dah khusyuk tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kekhusyukan, kita kata pula lagi khusyuk. Sebagai ulama mengatakan pula, khusyuk dalam solat adalah ruh kepadanya dan akan menambahkan pula pahala solat tersebut, dan akan berkurangan pahala tersebut sebagaimana akal itu lari daripada kekhusyukannya. Mana orang yang solat itu dalam keadaan akalnya tidak khusyuknya, tidak khusyuk, mana tidak tertumpu pada solatnya, maka disitulah kita katakan dia akan berkurangan pahala yang dia akan dapati. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa khusyuk dalam solat ini adalah pujian, adalah satu kebaikan. Di mana dalam ayat yang banyak Allah telah menerangkan bahawa dalam ayat ini sebagai contoh dalam surah Al-Mu'minun dan sebagainya, Allah telah menerangkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang-orang yang beriman, yang mana mereka dalam salat mereka ini dalam keadaan khusyuk. Dan dapat celaan pula. Wailul lil musallin.
alladzina hum fi salatihim sahun. Jadi kita celakalah ataupun neraka wilah bagi orang yang bersalat. Kenapa salat ada dapat neraka wil? Tapi di situ dia terangkan kenapa. Alladzina hum fi salatihim, dan yang mereka yang dalam salatnya ini sahun, lalai. Tidak tertumpu pada salatnya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa apabila ada perintah, kemudian kita lihat puji-pujian dan juga ada celaan bagi yang tak khusyuk pula, di situ menunjukkan bahawa khusyuk ini adalah satu perkara yang wajib. Bahkan Allah Taala berfirman dalam ayat yang lain, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dalam keadaan kunut. Kunut maksud sini adalah khusyuk. Kerana kunut ialah tulul qiyam, diri yang panjangan, dan tak akan dapat orang berdiri dengan panjang kalau hatinya tidak khusyuk dan badannya tidak membawanya kepada perlakuan itu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa khusyuk ini adalah satu tuntutan. Tapi apakah kadar minima? Ini kata-kata ulama juga mengatakan bahawa khusyuk adalah wajib. Yang ada Syekh Utsaimin melihat bahawa wajib. Tapi kadar minima khusyuk itu macam mana? Bila seorang itu kita katakan dah tak khusyuk langsung. Jadi bila kalau seorang itu tak khusyuk langsung, maka tak salah salatnya. Tapi kalau seseorang itu ada kadar minima daripada khusyukan, sah salatnya. Sebab itu dalam banyak dalil yang di antaranya yang dalil yang masyhur, kita lihat ada orang yang solat dapat 1/3 daripada solat, 1/2 daripada solat dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa dia dapat pahala berkadar dengan keadaan solatnya itu sendiri. Nah, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil 'abdi min salati illa ma'akila minha ma'akula minha wa anna al-musalli qad yusalli salata fala yaktub laha minha illa sudusaha wa illa ushraha." Dan hadis yang ini kita lihat tidaklah bagi seorang hamba itu daripada solatnya melainkan apa yang dia memahami atau dia mentaakulkannya. Bahasa Melayu dah gunakan ta'akul kan, kalimah ta'akulkan. Jadi kalau kita lihat, dan tidak sesungguhnya seorang musalli, seorang yang melakukan solat itu tidaklah melakukan solat melainkan dituliskan baginya fala yaktub lahu, tidak dituliskan baginya melainkan hanyalah 1/6 daripadanya, 1/10 daripadanya. Maknanya khusyuknya makin berkurangan. Jadi apabila dia makin khusyuk terhadap solatnya, barulah balik keluarnya dengan keadaan yang sempurna solat. Semakin berkurangan khusyuknya, makin dapat kurang 1/6 hatta sehingga dapat 1/10 saja. Jadi menunjukkan bahawa solat itu perlulah dalam keadaan khusyuk. Jadi kalau kita lihat orang yang khusyuk, benar-benar khusyuk ialah solatnya daripada awal sampai habis khusyuk. Orang yang dinamakan sebagai sahin, alladzina hum fi salatihim sahun, ialah daripada awal solatnya sampai akhir solatnya sahun. Tapi kalaulah ada orang pula di antaranya, solatnya dalam pertama khusyuk, pertengahan sahih, tengah lagi lepas tu rakaat kedua begitu juga, rakaat ketiga, macam mana kita kata? Di sini kita katakan bahawa dia masih ada kadar minima, atau kita kata masih ada kadar khusyuknya, sah salatnya. Salatnya sah. Nah, jadi dengan itu kita kata, sebab tu di antara perkara yang menyebabkan seorang itu tidaklah salat dalam keadaan mabuk, kenapa? Kerana tak ada khusyuk terus. Takkan dapat kekhusyukan. Sebab tu Allah Taala melarang mereka daripada mendekati salat dalam keadaan mereka mabuk. Jadi ada sebab-sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat kekhusyukan. Berapa kitab yang telah dikarang berkenaan dengan sebab-sebab mendapat khusyuk dalam salat. Saya ada satu kitab yang saya baca yang agak baik, ditulis oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Sebagian ikhwah dia bila dengar nama Muhammad Salih Al-Munajjid saja, dia datang misalnya dia punya sifat mentajrih misalnya. Kita kata salah.
Pertama sekali, awak tak boleh mentajris seseorang melainkan telah melihat kitab-kitabnya, telah membaca kitab-kitabnya dan telah mengetahui bahawa dia beliau adalah salah seorang daripada murid Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan juga murid kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Dan beliau ada satu mauqi' atau satu laman yang baik, Islam Question and Answers, yang kita Islam Q&A. Itu satu-satunya laman yang baik dan dapat diambil faedah daripada yang banyak, dengan cara yang banyak, yang baik. Dan beliau adalah salah seorang daripada, kita katakan, duat yang sangat gigih. Begitu juga dalam syarah-syarah beliau adalah salah seorang daripada kita kata dai yang agak berjaya. Dan kita katakan bahawa dia ada kitab satu, 33 sebab khusyuk dalam solat, yang mendatangkan khusyuk dalam solat. Dia ada satu kitab yang kita boleh rujuk bagaimanakah kita dapat mengkhusyukkan solat kita. Di antara yang boleh disebutkan, yang disebutkan oleh Syekh Bassam rahimahullah adalah sebab-sebab pertama adalah kita menghadirkan hati dalam solat supaya kita khusyuk. Di antaranya kita katakan kita banyakkan isti'azah daripada gangguan syaitan. Pada permulaan kita nak solat, tengahan, dalam melakukan solat sehingga akhir. Macam apa dalam solat? Kalaulah misalnya syaitan mengganggu kita dalam solat juga, kita boleh isti'azah juga daripada syaitan. Kemudian kita lihat, kita bertadabbur di atas bacaan. Kita baca Quran yang dalamnya ayat-ayat yang mengandungi makna-makna yang mendalam, pengajaran, peringatan dan sebagainya, maka perlulah kita bertadabburkannya. Jadi dengan kita dalam keadaan kita membaca Quran dan kita bertadabbur, insya-Allah dapatkan kekhusyukan. Begitu juga dengan zikir-zikir, kita bertadabbur akan lafaz-lafaz yang kita bacakan. Allahu Akbar, Subhanallah, misalnya kita baca Subhana Rabbil Azim, atau kita bacakan zikir-zikir Rabbighfirli warhamni atau sebagainya. Maka semua lafaz-lafaz ini membawa makna sebenarnya, yang mana kalau kita tadabburkan maknanya, sudah tentulah kita akan dapatkan kekhusyukan. Lafaz takbir saja kita lihat cukup untuk menggerunkan, atau bagi mereka yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal akan makhluk-makhluk yang besar-besar yang dia dimiliki, yang Allah ciptakan, sudah tentu apabila kita katakan Allahu Akbar, kita akan lebih mengagungkan Allah. Begitu juga kita katakan bahawa menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita sedang memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini. Kita sedang berhadapan dengannya. Kita kalau berhadapan dengan raja, kita tidak akan melakukan, melainkan kita tumbuhkan kepada perbualan kita dengan raja. Maka kalau kita sedang bersolat, kita sedang bermunajat kepada Allah, kita sedang meminta kepada Allah, kita sedang memuji kepada Allah. Dan dalam hadis yang banyak menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala selalu akan berada di hadapan seorang yang melakukan solat selagi dia tidak berpaling, dan sebagainya. Jadi ini kita katakan penting kita hadirkan hati kita ni, bahawa kita hendakkan kekhusyukan. Saya datang ini kerana nak berdatang mukadimah ni supaya kita terus masuk nanti hadis tu, kita dah dapat mengetahui beberapa perkara yang penting. Kemudian kita lihat di antaranya adalah juga kita menyedarkan diri kita dan kita mengakui akan kelemahan diri kita, kekerdilan kita, kekurangan kita. Di mana apabila kita membaca, kita solat, kita meminta hajat kita. Sebagaimana kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita benar-benar merasakannya. Sebab tu Allah perintahkan kita minta pertolongan di dalamnya, solat itu sendiri. Nabi SAW, idza hammahu al-amr fazi'a ila salat. Kalau ada yang merusingkan Nabi SAW sesuatu, dia akan pergi bergegas kepada salat. Dan salat inilah penyelesai masalah. Salat inilah yang akan menyebabkan orang hamba-hamba Allah ni sentiasa ada hubungan dan mengukuhkan hubungannya dengan Allah, meyakini bahawa yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Sebagaimana Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukannya. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah bantuan dengan apa? Dengan kesabaran dan salat. Dan sesungguhnya ianya adalah sangat berat, melainkan hanya kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi menunjukkan kita dalam melakukan solat ni, kita mintalah bantuan kepada Allah SWT dengan sebenar. Kerana itulah, dengan perasaan itulah yang akan menjadikan kita khusyuk. Allahu Akbar misalnya.
Kita memuji Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita istihdarkan rububiyatillah Ta'ala. Bukan ke atas kita saja. Rububiyatillah Ta'ala ke atas alam sejagat. Dan kita hadirkan alhamdulillah, bahawa kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, bahawa sesungguhnya yang layak disembah, yang layak diberi pujian hanyalah Allah. Jadi terkandung dalam surah Fatihah saja kita istihdarkan, kita menghadirkan diri kita ketiga-tiga jenis ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim, kita ada bahawa dalam ayat tersebut memuji nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi dengan itu menunjukkan, sebab itu ulama mengatakan Al-Quran ini tidak datangkan melainkan daripada mesej yang utama, tauhid. Dalamnya semua, kalau kita lihat daripada awal surah Fatihah sampai surah Nas, kita lihat kita boleh keluarkan tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma dan sifat. Surah Fatihah ni kita dapat, surah akhir kita ambil pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tauhid tauhid asma dan sifat. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu birabbin nas. Kita tak minta perlindungan, melainkan hanyalah kepada Allah. Dan kita tahu yang kenapa kita minta pertolongan, tidak kita minta kepada selain Allah, kerana kita tahu yang mempunyai rububiyah adalah Allah SWT. Yang mempunyai rububiyah ke atas manusia adalah Allah yang menciptakannya, memilikinya, mentadbirnya adalah manusia. Bahawa adalah Allah, menciptakan manusia ini adalah Allah SWT. Maka dengan itu kita menghadirkan rububiyah terhadap manusia itu sendiri. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malik, pemilik, raja. Jadi rububiyah itulah Ta'ala. Dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dan sifat-sifatnya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Malikin nas. Ilahin nas. Uluhiyah kepada Allah Ta'ala. Ilah yang disembah oleh manusia. Bukan saja manusia, kita tahu keseluruhan hamba-hambanya. Jadi dengan itu menunjukkan istihdar kita dalam solat itu sendiri menghasilkan khusyukan. Jadi kalau kita lihat daripada sudut bacaan Quran kita saja dalam solat, dah khusyukkan kita sebenarnya. Kalau kita benar-benar, kalau kita tahu bahawa Allah SWT memiliki malaikat yang begitu hebat besar, yang antara jarak perjalanan antara telinga ke bahunya 500 tahun perjalanan, kita dapat merasakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bila kita mengucapkan Allahu Akbar, bahawa Allah Maha besar daripada makhluk-makhluknya yang telah diciptakannya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang layak kita pertundukkan, khusyukkan hati kita dan anggota badan kita dalam salat. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini, kita dapati bahawa kebaikan ataupun kekhusyukan ini kita akan dapat dengan kita melaksanakan beberapa perkara, menghadirkan diri kita, memperbaiki niat kita, melakukan amalan-amalan yang sebelum salat, kemudian lepas tu selepas salat, mana amalan sebelum lagi azan dah siapkan diri kita untuk pergi ke masjid, dah mengharapkan pahala daripada Allah SWT untuk perjalanan ke masjid. Maka dengan itu banyak kita lihat kelebihan-kelebihan yang kita akan dapati, menyebabkan kita lihat solat kita akan lebih bermutu kalau kita datang dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan kita tidak lakukan solat sunat rawatibnya, dalam keadaan kita lakukan solat-solat yang lain yang mana kita dapat menambahkan kekhusyukan dalam solat. Dan dengan itu kita kata tak masuklah kita dalam salat melainkan dalam keadaan kita dah fikiran kita dah tenang. Sebab itu tidaklah kita masuk salat dalam keadaan lapar, kelaparan, dalam keadaan nak buang hajat, dalam keadaan nak buang angin dan macam-macam kita lihat. Tidak, kita ada perkara yang nak buat misalnya, kita tak buat. Jadi kita kata selesaikan urusan-urusan tersebut. Tapi jangan kerana nak selesaikan urusan-urusan tersebut kita beri alasan tak solat berjemaah di masjid dan sebagainya. Ini kita kata di antara perkara yang kita boleh. Dan dengan itu juga menunjukkan solat dengan berjemaah ni akan melahirkan juga kekhusyukan. Dan juga kalau tak khusyuk macam mana pun kita akan dapat manfaat daripada orang-orang yang khusyuk juga. Kenapa? Kerana solat-solat yang berjemaah ni kita lihat, solat yang kita lakukan dalam keadaan berjemaah dengan lebih besar lagi jemaahnya adalah lebih mensucikan kita. Nabi SAW menerangkan bahawa salatul rajul, solat seseorang dengan seseorang itu adalah lebih dari seorang di rumahnya, lebih suci, menyucikan daripada solatnya di rumah.
Dan solat 3 orang itu lebih suci daripada solat 2 orang. Dan menunjukkan semakin ramainya orang ahli masjid, maksudnya ahli jemaah yang bersolat berjemaah, semakin lebih menyucikan diri kita. Semakin mendapatkan kita pahala. Dengan itu perlulah kita sentiasa bergegas untuk mendapatkan kebaikan ini. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam masalah ini ulama telah berbeza pendapat berkaitan dengan adakah sahih salat yang dilakukan tanpa khusyuk atau tidak. Telah dikhilafkan ulama. Begitu juga akan dapat tak pahala solat yang tidak ada kekhusyukan dalamnya. Jadi dalam masalah ini telah didatangkan beberapa khilaf ulama. Di antara yang mengatakan tak wajib, maka mereka kata sahlah solatnya. Dan dapatlah pahalanya juga. Tapi kadarnya berkurangan. Tapi kita katakan yang mengatakan demikian melihat bahawa dia tidak wajib. Tapi yang mengatakan wajib melihat bahawa semakin kurangnya khusyuk berkadar khusyukannya. Baik, Allah Ta'ala. Kita mulakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa ma'nahu an yaj'al yadahu ala khasiratihi. Kita cekak pinggang dia kata. Solat cekak pinggang. Kalau marah orang cekak pinggang. Kalau nak gaduh cekak pinggang. Tapi kalau nak solat jangan cekak pinggang. Kerana cara ataupun gaya tersebut memang tak layak untuk kita menghadapkan diri kepada raja pun tak layak, apatah lagi kepada raja segala raja. Jumpa raja Sultan Agong misalnya, tak kena halau, tak kena campak daripada istana, pasti kena campak. Dan kita katakan bahawa saya kena kurangkan. Saya rasa kita kata kita macam boleh. Boleh okey boleh. Alhamdulillah kita nak cuba ini kan. Alhamdulillah kita katakan bahawa penting khusyuk dalam solat ni. Kalau kita solat dalam keadaan seperti mana yang diterangkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang lelaki mengerjakan solat dengan bercekak pinggang lah, bukan berkacak pinggang. Berkacak pinggang bahasa dia. Bercekak pinggang. Cekaknya macam begini kan. Jadi dia cekak. Muttafaqun alaihi dan lafaz dari Muslim. Artinya itu seorang meletakkan tangannya pada pinggangnya. Larangan. Kerana dia menafikan kekhusyukan juga. Kerana sifat itu akan melahirkan perasaan emosi yang lain. Perasaan emosi yang berlainan daripada perasaan yang dituntut dalam solat. Solat dalam keadaan itu sebab itu kita lihat kita letakkan, dakapkan dada kita, tangan kita di atas dada kita. Ataupun pada khilaf yang ada. Tapi jangan bawah pusat lah, kerana bawah pusat ada hadis yang dhaif. Dan tetapi ada orang pula lihat bahawa bawah pusat lebih khusyuk. Kita tidak, kerana dia akan menyebabkan kita terlampau merendahkan kepala kita sebagainya. Jadi kita katakan sebenarnya tidaklah demikian. Tapi kalaulah tidaklah menyebabkan solatnya tidak sah dan sebagainya lah. Ini kita kena faham bahawa itu masalah khilaf aulawiyah, khilaf priority, keutamaan. Nah, kalau demikian kita katakan bahawa kadar ataupun keadaan orang yang bercekak pinggang tidak akan dapat emosi ataupun dalam keadaan yang diperlukan bersikapnya seseorang yang menghadapkan munajat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berlakunya cekak pinggang ini apabila dalam keadaan orang marah, dalam keadaan orang hendak bahasa kita melepaskan geramnya atau hendak membuat orang takut misalnya, mengancam orang sebagainya. Maka tapi mengancam orang selalu perempuan yang buat tapi kita katakan bahawa berlaku dengan perasaan yang kita kata tidak sesuai untuk dilakukan untuk orang yang hendak lakukan solat. Kalau kita lihat orang yang solat, mungkin ada, sebab tu dilarang. Okey, makan berlaku. Kerana orang kalau boleh letakkan tangannya di bawah. Menunjukkan apa? Bahawa apabila dia bergerakkan tangannya, mungkin pada ketika dia cekak dengan penat tu, pinggang sakit sebagainya. Tapi boleh berlaku demikian kan? Jadi kita ada boleh berlaku. Tapi larangan ini menekankan lagi jangan buat. Walaupun mungkin yang nak dilihat bagi orang yang menganggap bahawa sunnahnya adalah meletak tangan di atas dadanya adalah sunnah.
Maka dengan itu tidaklah dia menyebabkan tangan ini berjalan dengan tidak ada faedah ni. Tapi kalaulah dia menganggap bahawa sunnah ni adalah di sebelah badannya, bagaimana pandangan Malikiyah misalnya, mazhab Malikiyah, kita katakan bahawa mazhab Malikiyah bukan, ada lagi kita lihat yang serupa dengan ini, itu mazhab Ja'fariyah, jangan ikut terus. Kita kata batil. Kenapa? Kerana dia bukan berdasarkan kepada dalil dan juga tidak berdasarkan kepada ulama yang mu'tabar. Ijtihad mereka. Waalaikumsalam. Tapi kita katakan bahawa dalam apa keadaannya solatnya masih sah. Tapi kenapakah kita lihat bahawa tangan tu lebih baik di atas dada? Kerana pertama di sunnah Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Inna ma'asyaral anbiya nu'mar an nadha'a aymanana ala aysarana fi sadr 'inda kulli qiyam fi shalah." Bahawa kami para anbiya telah diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami ke atas tangan kiri kami di atas dada kami pada setiap berdiri dalam solat. Jadi menunjukkan di sini bahawa meletakkan itu adalah suruhan ditusuruhkan oleh para anbiya, para rasul dan nabi. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa inilah yang seyogianya dilakukan. Tapi kalau seorang itu melihat kerana sebab-sebab tertentu, sebagaimana sebahagian yang nampak bahawa Imam Malik lakukannya, maka mereka mengkaedahkan dalam mazhab mereka bahawa ini adalah amalan yang disunatkan di atas perbuatan imam mereka. Sebagian ulama mengatakan bahawa perbuatan Imam Malik itu adalah disebabkan beliau telah diazab sehinggalah tangannya sakit, terpaksalah tangannya diletakkan bawah. Walau macam mana pun kita lihat Imam Malik telah meriwayatkan dalam Muwatta'nya bahawa Nabi SAW meletakkan di atas dadanya. Jadi cukuplah kita katakan hadis riwayat Imam Malik sendiri menunjukkan bahawa sunatnya adalah dia meletakkan di atas dada. Baik, ala kulli hal kita katakan bahawa jangan. Bahawasanya Rasulullah SAW ungkapan ini adalah ungkapan berita daripada Abu Hurairah dan beliau tidak menyebutkan ucapan Rasulullah SAW saat itu. Namun hukumnya tetap marfu' melarang orang lelaki mengerjakan salat dengan bercekak pinggang. Demikian pula hanya dengan wanita. Ibnu Hajar menjelaskan maksud hadis ini, yakni seseorang meletakkan tangan pada pinggangnya, baik tangan tersebut tangan kanan maupun tangan kiri atau bahkan kedua-duanya. Jadi ada orang cekak pinggang satu tangan, ada satu kiri. Tapi kita kata kalau kanan kiri selalunya salah satu mungkin bukan kerana dia ini kerana sakit pinggang ke sebagainya kan. Itu pun elakkanlah kerana dia dalam solat. Akan tetapi penjelasan ini bertentangan dengan apa yang dimaksudkan adalah Al-Qamus mengenai hadis Al-Mukhasirin, orang-orang yang mendirikan solat malam. Pada wajah-wajah mereka terdapat cahaya. Al-Mukhasirun artinya orang-orang yang mendirikan solat malam. Jika mereka merasa lelah, mereka meletakkan tangan pada pinggang mereka. Namun saya tidak mendapati takhrij hadis ini. Seandainya hadis tersebut sahih, maka jalan untuk mengkompromikan kedua hadis tersebut ialah sebagai berikut. Iaitu meletakkan tangan pada pinggang tersebut dilarang jika tidak didorong oleh rasa lelah, sebagaimana yang terdapat dalam tafsir hadis tersebut. Hanya saja tafsir ini bertentangan dengan penjelasan An-Nihayah, iaitu bahawa yang dimaksudkan dalam hadis kedua ini adalah mereka itu adalah orang-orang yang telah beramal soleh dan mereka bersandarkan kepada amal soleh tersebut. Disebutkan Al-Qamus Al-Khasirah artinya asyakilah, pinggang atau pinggul. Makna yang telah disebutkan oleh Ibn Hajar adalah makna yang banyak dipakai oleh banyak orang. Ada juga orang yang mengatakan bahawa arti Al-Khasirah ialah tongkat untuk bertelekan kepadanya. Ini untuk tekankan atau untuk bersandar kepadanya. Ada juga yang mengatakan bahawa artinya ialah jika seorang menyingkat satu surah Al-Quran dengan cara membaca satu atau dua ayat dari akhir surah tersebut. Ada juga pendapat mengatakan bahawa maksudnya ialah orang-orang yang menyingkat salatnya dengan cara mempercepatkan berdiri, rukuk, sujud dan hal-hal yang lain. Hikmah dari larangan ini disebutkan dalam hadis yang berikut yang akan disebutkan ini. Jadi poin yang diterangkan, ada perbezaan pendapat ulama berkaitan dengan khasirah, bukan arti dasar asalnya. Maknanya ada disebabkan akibatnya. Maknanya kalau orang dah lakukan ini mungkin kerana sebab apa? Sebab sakit pinggangnya, salat malam berterusan dan sebagainya. Jadi kita kata dia adalah daripada tafsiran-tafsiran yang kita katakan hasil daripada makna yang literal yang didatangkan. Nah, jadi kalau kita lihat
larangan ini adalah larangan untuk kita, seseorang yang melakukan solat, meletakkan tangannya di atas pinggungnya atau pinggangnya. Hikmah daripadanya adalah, pertama sekali, di antaranya yang didatangkan oleh oleh Syekh Al-Bassam mengatakan dia adalah supaya jauhkan daripada mencontohi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dalam sebahagian ibadahnya mereka lakukan demikian. Kadang kita nampak mereka bercakap pinggang. Kalau yang diri kadang-kadang dekat tembok tu kan, kita nampak sebagian bergerak. Dan itu juga ada larangan yang bagaimana kita lihat sekarang ini, ramai orang kalau berzikir, lebih-lebih kalau berzikir lepas solat, kadang dia gerakkan badan dia seperti orang-orang Yahudi juga. Kita jangan berhayun-hayunkan badan mereka kan. Tamayul. Oh, tamayul bahasa Arab. Tamayul maknanya tamayul bahasa Arabnya. Dia kan cakap bahasa Melayu. Dia tak boleh bertamayul, belum lagi masuk dalam dewan. Ini kita kurangkan juga. Baik, ala kulihan, maknanya orang tu dia menghayun-hayunkan badannya. Jadi kita tu tidak boleh. Ada larangan juga daripada perbuatan sahabat yang menunjukkan baca Quran, ada orang baca Quran berbuat demikian. Jadi dapat teguran. Di antaranya teguran Abu Bakar radhiyallahu an kepada sahabat. Ini pun ada dia punya asarnya. Jadi ala kulihan kita katakan penting dalam kita hindarkan satu perbuatan yang ada simah atau simah mana apa, dia ada ciri-ciri perbuatan orang-orang yang bukan daripada agama Islam, kita elakkan. Tasyabuh kepada golongan kufar ini tidak dibenarkan. Tasyabuh. Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontohi atau menyerupai sesuatu kaum, maka dia bersama dia. Jadi dengan itu kita tidak bertasyabuh. Dilarang kita bertasyabuh kepada kufar, dilarang kita bertasyabuh kepada golongan-golongan yang tersasar misalnya dari berjalan Allah Ta'ala yang benar. Begitu juga dilarang kita bertasyabuh kepada binatang. Sebab itu kita lihat dalam banyak larangan-larangan Allah Ta'ala melarang kita daripada bertasyabuh. Misalnya suara teriak sekuat-kuat hati, kita dilarang. Allah Ta'ala melarang kita daripada meninggikan suara seperti itu. Kerana Allah katakan inna ankaral aswati la sautul hamir. Kerana seburuk-buruk apa suara itu dah suara keldai, dia kata. Keldai, kalau siapa pernah jumpa keldai, kita lihat tengah-tengah jalan kan ada terpekik gitu kan. Kita pun terperanjat sebagainya. Itu kita katakan ni, kalau kat Malaysia ada kedai lagi, keldai tak? Tak ada. Kalau saya pernah kepada negeri-negeri ni, kalau jumpa kedai ni, kita nampak ni kadang-kadang tengah-tengah jalan dia buat hal pekik sebenarnya. Dan kadang kita lihat, begitu juga kita dilarang untuk melakukan seperti mananya orang-orang, seperti mana binatang-binatang yang lain. Seperti dah hadiah orang buruk siku, ambil balik, minta balik sebagainya. Itu Nabi larang kerana dia lebih serupakan seperti anjing yang mendatangi kepada muntahannya, makan balik muntahnya. Begitu juga kita dilarang untuk misalnya bertasyabuh dengan binatang-binatang yang lain. Solat kita janganlah mengikut seperti binatang yang seperti burung gagak yang mematuk makanan sebagainya. Begitu juga janganlah sujud sujud dalam keadaan sepertinya anjing yang beriqa ataupun anjing meletakkan tangan di situlah dalam dia berehat, di tangan di depan. Dia sandarkan ke semua tangannya, lengannya itu di tanah. Dan itu adalah kita lihat larangan-larangan bertasyabuh. Jadi tasyabuh kita pada awal dasar Islam kita lihat dibenarkan kita tasyabuh kepada ahlul kitab. Bahkan bergembira di atas kemenangan ahlul kitab. Tapi lepas tu kita lihat apabila dah Islam dah kuat, lalu Nabi SAW dilarangkan secara sedikit demi sedikit sehinggalah pada tahap dilarang untuk bertasyabuh langsung. Kerana apa yang didatangkan Nabi SAW sebagai penutup dan sebagai pengganti kepada apa yang telah ada pada kitab-kitab Samawi yang lama. Dan juga di antaranya juga adalah bahawa ini adalah perbuatan orang-orang yang mutakabbirin. Orang-orang yang bertakabur. Iaitu apabila mereka melakukan demikian kerana ego dan sebagainya yang telah kita sentuh tadi. Dan ianya juga adalah juga mencontohi juga akan sifat-sifat orang-orang yang telah kita sebutkan tadi, seorang Yahudi tadi. Kerana kita tahu kerana mempunyai sifat kibur dan ihtiqar, menghina orang ramai dan sebagainya. Kita tahu bahawa sampai sekarang kita lihat mereka merasa diri mereka lebih baik. Mereka lah sya'bul mukhtar,
Mereka kata harta dunia ni semualah milik mereka dan sebagainya kan. Jadi kita katakan bahawa inilah dasar kita lihat, kita ikut, tak contohi mereka kerana sifat-sifat ego ni adalah sifat yang tercela. Dan dengan itu juga kita katakan bahawa seseorang yang solat, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, seyogianya dia menundukkan hatinya dan memastikan perbuatannya itu berpatutan dengan apa yang telah dituntut dalam solat. Dan dengan itu kita katakan bahawa sebahagian ulama melihat bahawa nahi ini adalah ditanzim. Maknanya larangan inilah ditanzim, maknanya makruh hukumnya. Sebahagian pula kita lihat daripada kalangan Hanabilah melihat ianya adalah pengharaman. Maknanya kalaulah dia melakukannya, maka dia kena mengulangi solatnya. Maknanya batal solatnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa melihat kepada larangan. Larangan itu kalaulah larangan yang makruh, tanzih, maknanya ditinggalkan, sebaiknya ditinggalkan, maka kita kata tak batalkan solat. Tapi kalaulah larangan itu ialah larangan yang menunjukkan bahawa dia menunjukkan bahawa ianya adalah larangan yang membatalkan solat, maka perlulah ulangi solat. Nah, jadi dengan itu kita katakan bahawa hadis ini menerangkan kepada kita sikap yang penting dalam solat. Pertama sekali perbuatan kita. Perbuatan mencerminkan juga akan kekhusyukan. Dan tak boleh seorang mengatakan yang penting hati. Ini masalah hati sebenarnya, bukan masalah perbuatan. Kita kata tidak. Hati dan perbuatan. Kita kata kita sayang seseorang tapi kita pukul-pukul dia, bantai sampai lubang-lubang dan sebagainya. Kita sayang, tak kena. Kita kata perbuatan hati itu sebagai kita katakan haruslah bertepatan dengan perbuatan. Begitulah kita katakan dalam sudut yang lain. Kalau kita kata kita cinta kepada Allah, kita haruslah membuktikan dengan perbuatan kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu cinta kepada Allah, qul in kuntum, katakanlah sekiranya kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi ikut kepada Rasulullah SAW adalah manifestasi kepada cinta kita sebenar kepada Allah. Begitu juga kita katakan bahawa apabila seseorang itu mengatakan dia khusyuk, pastikan bahawa perbuatannya itu mestilah menunjukkan kekhusyukannya dalam salat. Kalau tidak, hanya dakwaan sahaja. Tetapi boleh tak khusyuk ini dibuat-buat? Kita kata boleh kalau orang memperbuat-buatkan khusyuk. Tapi kita lihat Allah Maha mengetahui kalaulah orang buat demikian. Jadi kita kata yang penting jangan hukum. Dia ni jenis buat-buat khusyuk. Dia khusyuk betul. Yang ini tak khusyuk langsung. Kerana perbuatan kita lihat pada zahir. Jadi kita katakan yang zahir kita boleh melihatnya daripada zahirnya, tetapi yang zahirnya baik tak boleh kita pun mencurigai akan apa yang dia adalah hatinya. Jadi ini perkara yang penting kita ambil perhatian. Tapi apabila seorang mengatakan, kenapa kamu nak cela kami yang tak berhijab? Sedangkan yang penting hati. Kita kata tak, yang penting hati betul. Tapi hati itu yang kita lihat, hati yang beriman kepada Allah pasti akan melaksanakan tuntutan agamanya. Jadi apabila melaksanakan tuntutan agamanya, kita kata alhamdulillah, kamu telah melaksanakan perintah Allah. Tetapi kita kata tidak, kenapa kau tak pergi, misalnya dia kata, kenapa tak pergi kutuk orang atau mencela orang-orang yang memakai hijab tapi masih lagi dating orang. Misalnya, kita katakan pada dia bahawa dia telah laksanakan hijab yang telah dituntut. Tapi berkaitan dengan dating dia yang melanggar perintah Allah yang lain, mendekati zina, kita harus tangani masalah dating, bukan masalah hijab sekarang ni. Jadi dengan itu kita tidaklah kita mengkritik seseorang di atas perintah yang dilakukan. Tetapi kita kritik mereka apabila larangan yang dilaksanakan. Ini yang dimaksudkan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa setiap daripada kekurangan yang kita kurang daripada mentaati Allah, kalau orang tegur kita, jangan kita pula beremosi. Kenapa? Yang penting hati dan sebagainya, kita berhujah. Tapi penting kita katakan bahawa penting adalah hati dan juga perbuatan anggota badan. Jadi dengan ini kita katakan bahawa dasar syariah pertama melihat kepada, kita lihat dasarnya kita kedepankan niatnya seseorang. Tapi dalam berkaitan dengan niat ialah individu yang merasakannya, individu yang mendatangkannya, bukan kita menilainya.
Dan kedua kita kata dia dah di samping niat yang baik, mestilah dia berpatutan dengan niat yang baik, amalan yang baik. Barulah kita katakan bahawa orang ini adalah orang yang melaksanakan kebaikan. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan kebaikan, hatinya dia kata baik, kita kata belum dapat dibuktikan dengan perbuatan. Sebab tu dalam dasar Islam, dalam dasar iman ini kita katakan, iman itu kita naik dan turun, pasang dan surut. Dia naik dengan ketaatan, surut dengan dengan kemungkaran. Jadi selagi kita melanggar perintah Allah, kita kata di situlah menunjukkan keimanan kita yang berkurangan. Selagi kita laksanakan perintah Allah, itu menunjukkan dikatakan keimanan. Tapi kalau ada orang berpura-pura pun buat demikian, kita tak hukumnya. Kenapa? Kita hukum pada zahir sahaja. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita, dasar kita adalah kita tak memutuskan seseorang itu sebagai ahli syurga dan neraka. Kenapa? Kerana perkara itu balik kepada Allah, hati. Kedua, kita katakan bahawa kita mencela orang-orang yang melanggar perintah Allah. Kenapa? Kerana kita hukum pada zahir. Orang yang taat pada Allah kita puji, orang yang melanggar perintah Allah kita keji. Kenapa? Kerana perbuatan itu perbuatan yang terkeji. Jadi bukanlah maknanya kita apabila lakukan demikian, kita ada melakukan kesilapan dari sudut kita menilai dan sebagainya. Dasar Islam hukum pada zahir. Sebab tu orang-orang munafik kita tak katakan bahawa mereka ini orang-orang yang tak boleh solat ke atasnya. Dia munafik kerana tak ada dasar bukti yang menunjukkan dia munafik yang kita boleh jadikan sebagai sandaran. Kita hanya sangkakan, rasakan, kalaulah kita yakini pun tak dapat kita bawa orang lain supaya yakin seperti kita. Jadi dengan itu kita katakan penting diambil perhatian hukum pada zahir. Jadi dengan atas dasar hukum pada zahir inilah kita katakan orang yang zahirnya alhamdulillah berpegang pada manhaj. Ada 2-3 masalah-masalah manhaj yang kita lihat manhaj apa yang benar ini mereka berpegang. Manhaj berpegang pada kitab dan sunnah dan berpegang pada pandangan pada salafus salihin, mereka berpegang teguh padanya. Kalau ada salah satu daripada bab-bab ini kita katakan dia kurang, dia tersilap, kita kata tidaklah dengan sewenang-wenangnya dikeluarkannya daripada manhaj salafus salihin. Kerana dasarnya keumuman daripada apa yang dia bermanhaj adalah manhaj yang benar. Manhaj yang kita jalan yang benar. Jadi kita ambil pada zahirnya manhaj yang benar. Cuma kalau ada permasalahan-permasalahan yang terpencil yang dia terkeluar daripada manhaj ini, kita tegur mereka bahawa dalam masalah ini tersilap, yang betulnya adalah begini dan begini. Itulah baru dilakukan keadilan. Allah suruh kita berlaku adil walaupun ke atas musuh kita sendiri. Walaupun ke atas musuh sendiri. Apatah lagi ke atas saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Dan dalam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, anna dzalika fi'lul yahud fi salatihim. Dalam Sahih Bukhari, hadis yang kita datangkan ini, dia ini adalah perbuatan atau tata cara orang Yahudi dalam mengerjakan salat mereka. Kita dilarang untuk menyerupai mereka dalam segala hal. Jadi hikmah dari larangan tersebut bukanlah apa yang telah disebutkan oleh orang-orang bahawa hal itu adalah perbuatan syaitan atau kerana saat iblis dikeluarkan dari syurga ia bertingkah laku seperti itu, atau kerana perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong. Kerana pendapat mereka ini hanyalah perkiraan semata. Dan tentulah apa yang telah disampaikan oleh seorang sahabat lebih benar kerana dia lebih tahu tentang sebab munculnya hadis tersebut, dan hadis tersebut boleh jadi adalah hadis marfu'. Jika demikian halnya, maka ia adalah pokok dari permasalahan, dan selanjutnya apa yang telah dicantumkan dalam kitab sahih haruslah lebih dikedepankan daripada athar dari ucapan orang lain. Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini hadis bercekak pinggang dalam bab khusyuk, mengisyaratkan bahawa posisi bercekak pinggang boleh menghilangkan kekhusyukan. Jadi kita katakan posisi ini menghilangkan kekhusyukan, tetapi sebagaimana dikatakan muallif penulis bahawa kita utamakan apa yang dinaskan illahnya. Illah. Kalau yang dinaskan illahnya kita utamakan. Maknanya sesuatu larangan kalau ada illahnya, mana larangan tersebut ada sebabnya disebutkan, maka kita berpada pada sebab tersebut. Tapi kita tak perlu datangkan sebab-sebab yang lain. Tapi kalau tak ada sebab yang disebutkan, maka di sini kalau kita datangkan sebab-sebab yang lain, itu kita tak boleh memutuskan dia sebagai sebab yang dikendaki oleh Allah. Tapi kita boleh datangkan hikmah-hikmahnya sahaja. Jadi dengan itu kalau kita utamakan, haruslah utamakan sebagaimana musyabahatul yahud. Lebih utama kita datangkan ini. Tetapi berkaitan dengan apa? Dengan kekhusyukan, menghilangkan khusyuk, ego dan sebagainya, kita katakan boleh. Tetapi tidaklah kita boleh utamakan lebih daripada yang telah dinaskan dari sudut illahnya. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita berpada pada ilah. Misalnya sebagai contoh, apa hikmah kita berpuasa? Apa sebab kita berpuasa? Kita kalau lihat daripada sudut dalil yang dinaskan ialah kerana takwa.
La'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka terlebih dahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi illah daripada pensyariatan puasa itu adalah ketakwaan. Tapi boleh tak kita datangkan hikmah-hikmah yang lain? Kita boleh. Tapi tak boleh kata ini hikmah ni inilah sebab kita boleh puasa. Tak boleh. Jadi kita katakan hikmah daripada puasa begini. Hikmah daripada ini begini. Tapi kita kata, adakah kita katakan bahawa larangan itu sebabnya adalah kerana ini? Kita kata lebih, kalau tak dinaskan, kita tak boleh putuskan. Kalau dinaskan, berpada pada nas, dan kalau yang lain daripada ini kita ambil sebagai hikmah daripadanya. Hikmah daripada pensyariatan tersebut. Tak boleh kita terus putuskan inilah sebab asasi, tak boleh. Gitulah keadaannya kalau. Sebab tu ulama mengatakan bahawa tidak ada satu perintah Allah melainkan ada hikmah di sebaliknya. Ada illah yang mana Allah SWT memerintahkan kita kepadanya. Begitu juga tidak ada satu larangan Allah melainkan ada hikmah sebaliknya, dan juga adalah mempunyai illah sebab kenapa Allah larang kita lakukannya. Tapi sebahagian daripada larangan itu ada illah yang disebutkan. Sebahagiannya pula tidak diketahui illahnya. Tapi adakah kita kata tak ada illah? Tak boleh. Kerana Allah SWT telah menafikan dalam kitabnya bahawa dia tidak jadikan sesuatu dengan sia-sia. Jadi kalau Allah tak jadikan sesuatu dengan sia-sia, bermakna setiap keputusan Allah pasti ada sebab di sebaliknya. Jadi dengan itu kita yakini bahawa ini ada sebab. Sebab itu dinamakan ulama mengatakan, tidak katakan tak ada illah. Yang dia cuma tak diketahui illahnya. Tidak diketahui illahnya. Nah, sebagai contoh, apa guna kita solat? Kenapa disyariatkan salat? Mengelakkan atau mencegah daripada melakukan fahsyat dan munkar. Adakah itu sebab kita diperintahkan? Jadi kita kata beribadah baru. Tapi solat kan khusyuk. Maknanya solat ni dah antara ibadah. Okey, boleh masuk ke situ. Tapi kita kata Allah solat itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang menunjukkan aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi solat disyariatkan untuk apa? Untuk mengingati Allah, untuk mengingati Allah. Jadi kita kata dasarnya ini. Tapi apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Ada hikmah juga disebutkan. Hikmahnya antaranya adalah mencegah kemungkaran, mencegah bantu kita dapat bantuan dan sebagainya. Jadi itu di antara. Kalau ada illah, kita utamakan illahnya. Itu dalam bab usul yang kita akan sentuh lama lagi. Bukan tak lama lagi lama sikit. Nah, dalam bab ijtihad, dalam bab qiyas, dalam bab ini kita akan sentuh juga sebagainya. Kita akan sentuhkan illah dan sebagainya. Hadis yang berikutnya, wa an qala al-musannif rahimahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusalli salat al-maghribi. Dalam hadis yang lain menerangkan idza quddima al-'asha' idza quddima al-'asha' saya lupa dia lafaz. Jika datang tak? Maksudnya kalau datang asyak mana makan malam, maka kedepankan dia daripada isyak. Mana kedepankan dia daripada isyak. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika makan malam telah disajikan, maka mulailah dengannya sebelum kalian mendirikan solat maghrib. Ada riwayat lain yang tidak mengkhususkan solat maghrib saja, namun berkenaan dengan semua solat. Kemudian maknanya dibatasi oleh hadis nombor ini berdasarkan kaedah yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Baik, apakah dimaksudkan mutlaq dan muqayyad? Dalam bab ini penting kerana kalau kita pergi pada perbincangan dalam bab takwil dan sebagainya, kita lihat yang berlaku sebagian orang silap dalam mentakwilkannya ialah dalam bab masalah hamlul mutlaq alal muqayyad. Apa makna mutlaq? Dalam bahasa Arab ni mutlak ni yang di seluruh, dia sebagai satu perkara yang
dilepaskan. Dia agak umum lah. Tapi bukan umum, dia mutlak ni lebih kepada secara mutlak. Siapa yang nak datang dibenarkan secara mutlak. Mana luas, dia tak ada batasan. Lalu datang muqayyad, datang dalil yang mengkaitkan, mengkhususkan, membataskan. Jadi kita kata membataskan lebih baik. Jadi dengan itu kalaulah ada sesuatu dalil yang mutlak, kemudian datang dalil yang muqayyad, yang membataskan, yang mengkaitkan, maka diambilkan yang mutlak itu kepada muqayyad. Jadi kita lihat. Jadi dengan ini kita katakan bahawa hukum umum dibatasi atau di bawah ke hukum khusus. Dalam masalah ini masuk dalam kategori mujmal ala tafsil. Itu masalah lebih umum lagi. Sebenarnya dia masuk dalam bab mutlak, muqayyad, umum, khusus. Ini bab ni kita akan belajar lagi, kita akan sentuh insya-Allah dalam usul fikih insya-Allah. Ada juga riwayat yang menyebutkan jika makan malam telah diletakkan oleh salah seorang daripada kalian sedang berpuasa. Namun riwayat ini tidak membatasi atau mempersempitkan makna hadis di atas berdasarkan pemahaman bahawa penyebutan hukum khusus yang bersesuaian tidak mengharuskan pembatasan dan pengkhususan, dalam kata lain penyempitan maknanya. Jadi dengan ini kita katakan penyebutan hukum khusus yang bersesuaian tidak mengharuskan pembatasan atau pengkhususan, dalam kata lain penyempitan. Jadi kalau didatangkan misalnya satu hukum khusus. Tadi didatangkan tentang apa? Tentang kalian sedang berpuasa. Jadi ada khusus ni, berpuasa. Jadi adakah bermakna bahawa kalau tak berpuasa tak payah kita kedepankan makan? Tidak. Di sini dikatakan bahawa penyebutan hukum khusus yang bersesuaian tidak mengharuskan pembatasan. Mana tak dibataskan. Dengan kata sedang berpuasa tu, orang yang tak berpuasa tak kedepankan makan malamnya. Tak. Di sini kita katakan dalam kata lain penyempitan, tidak membawa makna penyempitan. Hadis ini menunjukkan wajibnya mendahulukan makan malam atas salat maghrib jika dia telah disediakan. Lalu jumhur ulama membawa hukumnya pada hukum mandub. Ini hukum yang disunatkan. Sedangkan Az-Zahiriyah berpendapat bahawa hukumnya adalah wajib. Kerana lafaz itu perintah. Fabda'u. Hadisnya, fabda'u bihi. Mulakanlah dengannya. Jadi perintah selalu membawa makna kepada wajib. Jadi mereka lihat, ini Zahiriyah kata, wajiblah dia. Maka kalau datang azan, lalu orang kita dah disajikan makanan, lalu azan maghrib atau azan isyak, maka kita utamakan makan malam dulu ke tidak? Kita utamakan makan malam. Ini sebagai hukumnya, sebagai apa? Sebagai sunat. Sebagai lihat tak hukumnya wajib. Kenapa? Perintah itu adalah wajib, maka wajiblah kita kedepankan makan. Jadi ala kulli hal kita katakan balik kepada dasar perintah itu. Adakah wajib atau tidak? Hadis ini juga menunjukkan keharusan mendahulukan makan malam secara umum. Baik orang tersebut merasa lapar atau tidak. Baik orang tersebut mengkhawatirkan kerosaknya makanan atau tidak. Baik makanan tersebut makanan ringan atau makanan berat. Jadi dengan itu kenapa kita kedepankan? Di antaranya adalah memeliharakan kekhusyukan. Kita akan sentuh nanti. Jadi kita katakan dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahawa mendahulukan makan malam secara umum dituntut atau dianjurkan. Kalau tak wajib, sunat. Kenapa? Tujuannya supaya orang-orang yang merasa lapar itu tidak khawatirkan makanannya. Kadang-kadang dia khawatir makanan rosak ke, atau orang ambil ke, ada orang lain datang ke. Jadi kita kata ini mengganggu dalam solat ni. Jadi dengan itu kita katakan bahawa diutamakan. Jadi dengan itu keluarlah istilah ulama, idza jaa al-'asha faqaddimul 'asha 'ala al-'isha. Dia kata itu. Kalau datang 'asha, kedepankan 'asha di atas 'isha, daripada isya. Isya ni solat malam. 'Asha ni makan malam. Faham Sebab tu dia katakan 'asha dan 'isya ni dia lafaz. Jadi 'asha ni maknanya makan malam. 'Asha dalam hadis ni 'asha. Idza quddimal 'asha'a, kalau dikedepankan 'asha, maknanya makan malam. Dan adakah maknanya makan malam saja? Di sini kita datang dalil tadi bahawa penyebutan hukum khusus tidaklah mengharuskan pembatasan pengkhususan. Kerana hadis ini menerangkan tujuannya apa? Supaya hilangkan daripada kehilangan khusyuk. Jadi kalau lepas waktu zuhur dah kelaparan, waktu makan tengah hari, datang solat zuhur pula,
Adakah kita kedepankan makan zuhur, makan tengah harinya dulu dah, ataupun kita solat dulu? Jangan sengaja pergi kedai makan. Kita kata sengaja pergi kedai makan waktu zuhur. Itu kita kata salah lah. Yang dimaksudkan sini adalah apabila dikedepankan. Kalau belum puasa kan Ustaz? Kalau belum puasa. Yang ada masjid disuruh solat dulu. Ambil kurma tu solat. Ya, kalau dia kasih makan, berarti dia kasih makan lah. Makan kurma juga. Kurma. Okay. Kalau makan kurma okey. Tapi kalau kita kata kita dah biasa makan perut, kalau start makan, kalau lambat sikit dia masuk angin, makan teruslah. Tak masalah. Tapi kita kerugian lah. Tapi kalau boleh kita isikan dengan susu lah. Susu baik juga. Atau apa-apa yang boleh menggantikannya. Yang ada masjid yang ada yang kasih buku yang ada sistem. Dia kasih kurma air biasa lah, benar lah tu. Kalau tu makan kan lepas maghrib baru dia sediakan makan. Pasal masalah juga lagi kita lihat, sebahagian masjid Singapura kita katakan mereka tak lakukan solat rawatib sebelum maghrib. Saya melihat sebahagian ikhwah kita pun tidak lakukan solat sunat rawatib sebelum maghrib. Dan sebelum isyak pun saya lihat tidak lakukannya. Saya belum lagi tanyalah kenapa mereka tak buat demikian. Tapi saya lihat ada sebahagian tak buat. Dan lepas solat kita lihat semua ikhwah-ikhwah kita, yang lain semua solat sunat rawatib, mereka tak solat sunat rawatib. Jadi saya nak tanya apa hujah mereka sebenarnya. Belum tahu lagi hujah mereka berkaitan dengan apa, dengan adakah mereka tak lakukan atas sebab-sebab sangkaan mereka ini adalah lebih afdal atau ditinggalkan sebagainya. Tidak tahulah. Jadi kita kata sunat solat rawatib. Kerana kita dasarnya Nabi SAW ada baina kulli adhanain as-salah. Bahawa setiap antara dua azan itu solat. Jadi dengan itu kita lakukan solat. Bukan saja itu, bahkan ada dalil yang menunjukkan dilakukan solat sunat rawatib sebelum maghrib dan isyak. Dalil khususnya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa dia digalakkan. Bukanlah makna dia tak ghair muakkadah itu mana tak digalakkan. Jangan diambil salah faham bahawa yang ini muakkadah, yang ini ghair muakkadah. Mana yang ini amat digalakkan, yang ini tak amat digalakkan. Tak, bukan itu terjemahannya. Terjemahannya semua digalakkan, yang ini lebih utama digalakkan daripada yang itu. Itu maksudnya. Mana yang muakkadah itu yang lebih lagi digalakkan, diberikan perhatian. Manakala ghair muakkadah itu maknanya ianya adalah sunat. Cuma dari sudut penjagaannya tidaklah seperti mana yang Nabi jaga dalam rawatib yang muakkadah. Itu kadang-kadang kita kata perlu kita bincangkanlah, munakasyahkannya agar kita dapat hilangkan kesangsian untuk melakukannya. Kerana saya rasa adalah satu daripada kefahaman lah, sehingga menyebabkan ramai ikhwah-ikhwah kita tak solat. Selepas kelas saya itu, saya tahu, kenapa semua tak solat? Saya solat lah. Tak solat, kenapa? Yang lain semua ahli masjid solat. Saya tak tahu lagi itu punya hujah. Nanti kita insyaAllah saya akan tanyalah. Walaupun kita kata pilihan sendiri, kita nak puas solat tak kisah. Tapi kalau kita sebagai ahli, kita sebagai ikhwah yang berpegang pada sunnah, cuba ini sebagai satu perkara yang kita harus utamakan ke depan dalam melakukannya, kerana ianya selagi digalakkan kita kedepankan. Kemudian kita katakan sini, di sana terdapat banyak penjelasan yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada dalil apapun dalam rangka menemukan illah, yakni sebab sesuatu disyariatkan, suatu motivasi di balik perintah tersebut. Kemudian ada daripada mereka berkata illahnya ialah terganggunya konsentrasi orang yang sedang solat kerana keberadaan makanan tersebut. Sebagai daripada dalil yang ini kita sebagai mengeluarkan kerana masalah konsentrasi, masalah kekhusyukannya. Kalaulah misalnya dia disuruh untuk apa? Kedepankan asyaknya sebelum dilakukan isyak atau sebelum maghrib, menunjukkan bahawa supaya tak terganggu juga. Jadi mereka keluarkan illahnya. Jadi illahnya mansus ke tidak? Tidak mansus. Mansus mana? Dinaskan ke tidak? Tidak dinaskan. Jadi oleh kerana tak dinaskan, ada berlakulah khilaf. Jadi sebab tu kita katakan, kalau ada sesuatu yang dinaskan, kurang khilafnya. Yang tak dinaskan, selalu banyak khilafnya. Misalnya kita katakan, apa sebab disyariatkan puasa? Jarang orang khilaf berkaitan dengannya. Kenapa? Dinaskan ilahnya. Tapi kalau yang tak dinaskan ilahnya, di sini kita katakan kurang sikit. Seperti hijab misalnya, iffah.
Untuk ifah. Kenapa? Ada dalil menerangkan bahawa dia ada ifahnya di situ. Supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang. Jadi kata gangguan ini menunjukkan pemeliharaan Allah kepada diri. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa di sini perlu kita memahami daripada sudut illah. Kalau tak ada nas yang menerangkan illah tersebut, berlakulah khilaf. Tapi dalam kita nak menentukan mana lebih kuat illah ni, tak bolehlah kita mengatakan itu batil, ini betul. Selagi kita tak datangkan lafaz yang nas, maka tak boleh. Maka di sinilah kita katakan, di sinilah datangnya boleh kita ada punya kewajaran dalam berkhilaf. Ada kewajarannya dalam berkhilaf. Namun ucapan ini tidak berdasarkan pada dalil apapun kecuali beberapa sahabat yang Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahawa keduanya sedang menyantap makanan dan di dalam perapian masih ada daging panggang. Kemudian seorang muazzin hendak mengumandangkan azan, maka Ibnu Abbas mencegahnya, janganlah tergesa-gesa, kami tidak akan berdiri untuk mendirikan salat sedangkan di dalam hati kami ada keinginan kepadanya. Ini daging tersebut. Jadi dia orang tengah makan daging sedap. Jadi kita tengah makan ni, apa tahu kita tak akan berdiri melainkan telah. Jadi menunjukkan bahawa sini pentinglah. Jangan ganggulah orang tengah makan misalnya. Kalau kita lihat kita nak dirikan di hadapan bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau masjid memang nak teruskan azannya. Kenapa tak boleh kita kerana orang individu yang makan kat rumah masing-masing, telefon masjid jangan dulu. Tak boleh. Ini bukan masalah di masjid. Masjid memang lakukan azannya seperti mana yang mereka lakukan. Ini kalau mereka dalam musafir, sama-sama misalnya. Sedang ada sebagian tengah makan, ada yang belum makan dan sebagainya. Ada yang sedang nak salat. Jadi kita elakkan daripada mengganggu ataupun menyebabkan kekurangan jemaah yang akan menghadiri salat jemaah tersebut. Sedangkan dalam hati kami ada keinginan daripadanya. Dalam riwayat lain diterangkan agar daging tersebut tidak muncul dalam benak kami saat kami sedang mendirikan salat. Beliau juga meriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, makan malam sebelum salat akan menghilangkan hawa nafsu tercela. Riwayat ini mengisyaratkan bahawa illah dari perintah ini adalah apa yang telah mereka sebutkan di atas. Demikianlah jika waktu salatnya masih lapang, sedangkan apabila waktunya tinggal sedikit sehingga makan malam didahulukan waktu salat pun akan habis, maka dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Jadi kalau lah misalnya waktu dah nak habis dah nak pertengahan malam. Kalau kita lihat pada akhir solat Isya ialah pada pertengahan malam. Jadi waktu dah dekat habis. Jadi kita kata macam mana? Pendapat pertama mengatakan makan malam harus didahulukan bahkan walaupun harus kehilangan kesempatan untuk menunaikan salat pada waktunya. Hal ini agar boleh mendirikan salat dengan khusyuk. Pada ini adalah pendapat mereka mengatakan khusyuk dalam salat hukumnya wajib. Jadi mereka katakan mesti salat dalam keadaan makan dahulu sebelum melakukan salat tersebut. Kalau tidak, nanti salatnya tidak khusyuk. Kedua mengatakan hatta walau tinggal salat keluar beberapa waktu, dia kata wal hatta kalau begitu. Jadi kita akan bincangkan di sini. Pendapat kedua, salat didahulukan untuk menjaga kehormatan waktu tersebut dan inilah pendapat jumhur ulama. Jadi maksud menjaga kehormatan waktu tersebut bukan hormat salat, hormat waktu. Ini salah fahamlah. Maknanya kita lakukan salat pada waktunya. Kerana kalau tidak lakukan salat akan terkeluar waktu daripada lakukan waktu salatnya. Maka mengeluarkan salat keluar daripada waktu salatnya adalah dosa. Jadi kenapa? Kerana dalil yang Nabi SAW mengatakan tafrid itu yang melampau itu ialah yang keluarkan salat, yang melakukan salat pada luar waktunya. Jadi menunjukkan di situ bahawa ini adalah tafrid. Kemudian datangnya jamuan makan malam merupakan alasan syar'i untuk tidak mengikuti salat berjemaah, maka bagi mereka mewajibkan salat berjemaah. Jadi kalau kita lihat, kalaulah misalnya orang tu sepatutnya sewajibnya lakukan salat jemaah. Salat tentang hukum salat jemaah ni ada sebagian melihat dia wajib, ada melihat dia sebagai sunat muakkadah dan ada sebagian melihat sebagai rukun juga. Jadi dengan itu kita katakan masalah khilaf. Tetapi kita katakan walaupun demikian, kalau mereka lihat sebagai wajib pun, kalau ada perintah untuk mengedepankan akan makan malam tersebut, maka kewajipan tergugur padanya. Jadi makan dulu.
Ungkapan beliau maka mulailah dengannya boleh difahami bahawa jika kedatangan waktu salat saat seseorang sedang menyantap makanannya maka hendaklah ia tidak berlama-lama. Telah diriwayatkan daripada Ibn Umar bahawa jika makan malam telah tiba dan beliau mendengar bacaan dalam solat, beliau tidak berdiri hingga menyelesaikan makannya. Lalu hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi dikias kepada makanan. Kerana jika hal itu lebih penting, ia harus didahulukan. Jadi dengan itu menunjukkan kalaulah makan, kalau kita lihat ini penting, makan ini penting bagi memberikan kita kekuatan dan sebagainya. Dan sekiranya seseorang itu tidak cukup makannya dan menyebabkan fikirannya itu terganggu, maka kita kata dia akan menyebabkan kekhusyukan akan berkurangan. Jadi apa sahaja daripada ini dikiaskan. Maknanya kalaulah ada perkara yang menyebabkan hilangnya khusyuk dalam solat, maka diutamakan. Tapi tidaklah diutamakan kemungkaran. Dah nanti. Cerita ni belum habis. Nanti kalau aku solat dulu, tak khusyuk nanti. Teringat-ingat siapa menang. Siapa hero menang ke tak sebagainya. Yang kita kata di sini tidak. Kenapa? Kerana kita katakan yang dibenarkan ialah kadar yang dibenarkan. Ini dibenarkan benda yang harus. Makan ni benda yang harus. Jadi apabila kita mula untuk masukkan kiasnya kepada benda-benda yang larangan pula, kita tak boleh. Jadi dengan itu kita katakan dia bukanlah dasarnya hujan sama. Pada dasarnya kita katakan bahawa kalaulah misalnya dia tidak pergi ke tandas dahulu menyebabkan dia nanti masalah dalam solat, kita kata okey. Ataupun misalnya dia kalau tidak makan, tidak rehat dahulu, dia tak boleh baca dalam solat kerana kengantukan sangat teramat sangat, kita kata rehatlah dahulu sekejap sampai hilangkan ngantuknya. Kita kata okey kerana mendatangkan kekhusyukan dalam solat. Ataupun kita katakan dia pening sangat, kepala dah pening sangat, tak boleh berdiri macam pusing misalnya, kita kata rehatlah dahulu. Tak kisah. Kenapa? Kerana dasarnya kita lihat ada dia punya dasar-dasar yang dibenarkan. Tetapi kita katakan tidak boleh diambil keseluruhannya kita gunakan dengan anak-anak kalau sedang main gaming sebagainya kan. Kita kata kejap, ya, nanti jangan main gaming dan sebagainya. Kita kata tidak. Elakkan daripada kita mengkiaskan daripada sudut-sudut yang tidak sepatutnya. Tapi kadang-kadang memang justifikasi pandai. Kalau kita dah pandai kias pun bahaya juga. Kenapa? Kita akan lihat macam-macam kita kiaskan. Sebab tu kias ni sama ada digunakan sebagai senjata untuk kita berhujah dengan dalil yang kukuh untuk menemui jalan yang benar, atau kita gunakannya pula untuk kebatilan. Cari jalan semua hujah kita, masya-Allah. Hujah kita untuk menangkis lawyer-lawyer buruk misalnya berlaku. Dan itu yang berlaku. Yang penting pandai cakap. Jadi kita tidak. Jadi sebab itu kita katakan dalam kita berhujah perlulah hujahnya kena baiki niat juga. Ini hujahnya kerana banyak kali kita datang kejap. Minta kalau pergi sekarang tak khusyuk nanti solat. Jangan kata demikian. Kejap sekali 5 minit habis misalnya. Nah, ini kita katakan. Tapi solat di masjid kita tak boleh abaikan. Kenapa? Kerana itu lebih utama lagi daripada kita utamakan solat, tontonan dan sebagainya yang kita lakukan. Dan ini adalah kita kata ujian yang datang. Dengan datangnya parabola, dengan datangnya internet, dengan datangnya komputer dan macam-macam lagi kita lihat gadget-gadget ataupun peralatan-peralatan yang menyebabkan kita lihat banyak sebab untuk kita terpaku tidak lakukan solat, khusyuk dalam selain solat. Inilah kita katakan perkara yang menjadi cabaran kita hari ini. Kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak niat pun. Terlebih lagi zaman sekarang ni, misalnya masuk YouTube aja terpicit ni. Ini bahaya ni. Bahaya sangat kita kata. Sebab tu kalau tak bermatlamat jangan pegang. Kalau tak bermatlamat jangan pegang. Kalau bermatlamat berpada kepada matlamatnya. Kalau tidak kita akan tenggelam dalam lautannya. Jadi kita kata penting. Wallahu taala alam. Mas nak keluar susah. Dia punya kita kata syaitan dengan peralatan-peralatan ini makin giat kita. Dia menggoda kita. Dan ini adalah ujian kita dalam solat. Main game Ustaz. Konspirasi. Konspirasi. Betul. Memang kita kata ni memanglah konspirasi juga. Jadi kita katakan bahawa sebenarnya kesilapan balik kepada kita.
Dia konspirasi betul. Tapi kalau kita seorang yang kita lihat bermatlamat, tak terkena pun konspirasi tersebut. Ini kita tahu ni konspirasi, tak dekat. Sebagainya. Kalau masuk pun dengan hajat yang kita kata betul-betul kita perlukan. Saya masuk uploadkan durus ke sebagainya, okeylah, dengar durus tak kisahlah. Tapi dah lepas tu masalah yang lain, tak faham. Sebab tu kita katakan kita berminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada berbagai macam kita katakan musibah yang datang sekarang ini, yang mana datang musibah itu kalau pada dunia kita tak ada masalah. Tapi kalau datang musibah itu pada agama kita, ini yang masalah, musibah besar. Tak dikira Dajjal. Dajjal je lah mungkin boleh, tapi Dajjal yang sebenar tak. Dajjal sebenarnya adalah kalangan manusia juga. Yang mana kita tahu Nabi SAW sabdakan, tidak kita tafsirkan, takwilkan dengan takwil yang fasid, yang rosak. Seperti mana kita dengar sebagian orang-orang yang sekarang ini mentakwilkan macam-macam tentang Dajjal. Kita kata tidak demikian. Dajjal adalah bagaimana Nabi SAW terangkan, dan kita ambil daripada zahirnya. Kenapa? Kerana tak ada dalil yang boleh membawa kita kepada mentakwilkannya. Di dasarnya gitu. Nah, kalau kita pergi hadis yang selepasnya. Tak dapat. Qala musannif rahimahullah. Kita buka soalan lah. Kerana saya rasa makin. Okey, sebelum tu saya datangkan sikit faedah yang lain daripada hadis yang telah kita sentuh. Okey, sebentar. Daripada apa yang telah dilihat sini adalah mengutamakan makan daripada solat sekiranya telah dihidangkan kita makanan tersebut, maka kita katakan bahawa ianya adalah sunat untuk kita makan. Bukan wajib. Kerana kalau wajib, orang tak selesai makan nantilah. Kita kata tak. Tidak demikian juga. Pertama kita katakan tidak semestinya dia menjadi sebab untuk kita tak khusyuk. Pertama. Melainkan pada orang yang kita lihat memang dia dah terbiasa, dah nampak makanan, dah elok melilit-lilit sebagainya kan. Atau sebagainya lah kita kata. Memang tak boleh mesti makan. Kita kata makan dia utama. Dia memang kita katakan badan manusia ni ada ketika dah waktu tertentu kita kata dia akan mengeluarkan misalnya kimia yang tertentu sebagai yang tertentu. Kita kata ni memang memudaratkannya. Dah keluar misalnya perutnya, dah keluar jus-jusnya yang untuk menghadamkan makanan, dah bahayakan dia. Jadi kita kata itu adalah hikmah daripada sudut Allah SWT mensyariatkannya. Kalau tidak, kita kata akan memudaratkan sebahagian manusia. Jadi Allah SWT kita lihat apabila syariat yang diletakkan adalah untuk umum manusia. Umum hamba-hambanya. Walaupun ada sebahagian orang tak terkesan dengan apa didatangkan, tetap boleh lakukan solat dengan khusyuk sebagainya. Tetapi kita katakan tidak semua orang boleh buat demikian. Yang umumnya adalah manusia kalau datang ke benda tersebut, dia akan lebih utamakan atau dia akan tercondong hatinya untuk mengutamakan makannya dahulu. Kerana itu keperluan asasi dia. Jadi kita katakan bahawa ianya adalah disyariatkan. Bahkan yang lebih kuat adalah, yang lebih rajih adalah ianya adalah sunat sebenarnya. Bukanlah wajib. Sebagaimana yang telah datangkan. Kerana kalaulah seseorang itu dalam keadaan demikian, kalau dia sedang kita kata berdiet, kerana di atas arahan doktor, tak boleh makan waktu malam, makan siang saja. Datang orang menghidangkan, dah jadi wajib, kena makan juga. Jadi kita tak sesuai. Kita buat hukumnya tak sesuai. Jadi kita adalah lebih kepada perintah itu perintah sunat. Kerana disarifkan lagi dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan makan itu asalnya perintahnya adalah perintah sunat. Jadi dengan itu kalau kita lihat perintahnya asalnya perintah harus. Jadi apabila perintah harus didatangkan perintah lagi, jadilah sunat. Tidaklah boleh dibawa kepada wajib. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada dalil yang telah diterangkan, daripada apa yang telah kita datangi, kekhusyukan dalam solat ini adalah merupakan asas tunjang dalam solat yang menaikkan darajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tujuan kita lakukan solat atau ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, tujuannya hanyalah untuk Allah terima daripada kita. Sebab itu seluruh ibadat ini dinamakan doa juga. Sebab itu doa ni dia terbagi kepada dua. Doaul masalah
Doaul ibadah. Jadi doaul ibadah ni tujuan doa ni apa tujuan kita doa? Doa ialah supaya dapat diperkenankan, dapat diterima, dapat kabul daripada Allah Subhanahu taala. Jadi apabila kita lakukan permintaan kita, ya Allah berikan aku ini sebagainya, kita minta Allah supaya perkenankan, terimalah daripada kita permintaan kita. Kalau kita lakukan solat, puasa, zikir dan sebagainya, maka kita minta Allah supaya terimalah ibadah yang kita lakukan. Jadi baliklah kepada doa tersebut. Ini dalam keadaan kita katakan doaul ibadah dan doaul masalah, perlulah di situlah kita meminta kepada Allah, dalam kita berdoa kepada Allah perlu kepada kekhusyukan. Kerana seorang yang meminta kepada hajat-hajatnya dengan tidak dia berkhusyuk terhadap apa yang diminta, kita kata bagaimana Allah nak memberikan kepadanya. Kerana dia tidak bersungguh-sungguh dalam meminta. Sebab itu di antara hajat atau di antara kita katakan faedah daripada berdoa ni, mesti ada satu sifat yang menunjukkan kesungguhannya, itu mesti sebab itu digalakkan kita berulang-ulang dalam meminta. Iaitu ilhah. Ilhah ni mana? Kita merengek dan sebagainya yang kita terangkan, kita berulang-ulang merayu-rayu kepada Allah SWT. Menunjukkan Allah akan terima insya-Allah daripada rayuan-rayuan kita buat. Begitulah dalam keadaan kita lakukan ibadah, dalam kita melakukan keadaan khusyuk akan menyebabkan insya-Allah amalan yang dilakukan itu mendapat penerimaan daripada Allah. Terlebih lagi daripada solat yang perlu kepada kekhusyukan. Kerana ianya adalah satu perintah yang sangat-sangat agung, perintah yang terlebih utama daripada perintah-perintah lain, perintah yang pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Silakan. Tadi tafsir hadis yang kita dilarang untuk menyerupai mereka dalam segala hal. Mereka orang Yahudi ke? Yahudi. Dia sebenarnya masuk umum Ahlul Kitab, tapi di sini Yahudi. Kenapa? Kerana lafaznya dia disebutkan Yahudi. Kita tengok muka surat yang 391. 390 hadisnya dan syarahnya 391. Anna zalika fi'lul yahud fi salatihim. Anna zalika fi'lus yahud fi salatihim. Bahawasanya tingkah laku seperti itu adalah tata cara orang Yahudi dalam mengerjakan solat mereka. Jadi itu menunjukkan bahawa orang Yahudi melakukannya. Tapi adakah maksudnya kita tak dibenarkan menyerupai mereka? Betul, memang tidak benar menyerupai Ahlul Kitab. Dengan dalil yang banyak yang lain menunjukkan kita disuruh supaya bercanggah dengan Ahlul Kitab. Nah, soalan ini. Ustaz, mohon nasihat Ustaz. Manakah yang utama dalam bersikap bagi seseorang yang berniat untuk berdakwah? Menahan sabar menghadapi teman yang dianggap berakhlak buruk atau menjauhi teman itu? Syukran. Harap-harap dapat nasihat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam masalah ini dia lebih mengetahui pertama daripada sudut kemudaratan yang dia dapat daripada kawan tersebut. Kalau kawannya itu sangat buruk perangainya dan boleh memberi kesan kepadanya dan juga menyebabkan memberikan atau dia terkesan dengan dengan sedikit sebanyak daripada sifat-sifatnya, maka di sini menjauhinya adalah lebih utama. Maknanya hujran. Maknanya dia memulaukannya. Tapi pemulauan ini bukanlah makna mesti pemulauan yang tak bertegur sapa, tidak. Maknanya berjauhan saja daripada kemudaratan yang boleh dapat dari mereka. Tapi kalau dia seorang da'i, di sini kesabaran itu penting juga. Dalam kita, kalau dia seorang yang sentiasa mempunyai hemah untuk berdakwah, sedangkan dakwah ni perlu kepada kesabaran dan syarat daripada atau kita kata tidak sepi daripada melakukan dakwah ini mesti dengan kesabaran. Maka dengan itu dia boleh, kalau dia bersabar dengan menyabarkan dirinya di atas apa yang dilakukan dengan tanpa dia terkesan dengan apa yang dihadapi olehnya, kita kata dakwah itu adalah lebih utama lagi. Untuk dia merapati mereka adalah lebih utama. Suatu dalam masalah kita berdakwah, dalam keadaan kita bermuamalah dengan orang, kita lihat Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa di situ ada dua dalam menyembuh atau memberikan penawar pada orang yang telah jalan atau sesar daripada jalan yang benar. Ada dua cara, iaitu satu cara ialah ta'bif dan satu cara adalah apa kita kata hujran. Maknanya satu cara ialah kita pulaukan dia, satu cara kita mentaklifkannya. Maksudnya kita ambil hatinya. Jadi kedua cara ini kita lihat adalah merupakan obat bagi apa? Bagi sebahagian orang.
Salah satu sebahagian orang kita lihat sesuai baginya pulauan, ada sebahagian pula dengan mendekatkan diri kepadanya, berbuat baik dengannya. Dia terkesan dengan akhlak-akhlak yang baik dan sebagainya. Jadi dengan itu kalau kita lihat orang yang mendekati orang seperti ini haruslah memahami. Cuma kalau dia memberi kesan yang buruk, misalnya dia sebagai seorang yang sahibul bid'ah misalnya, yang mengajak kepada bid'ahnya, kita tidak. Kalau ada seorang yang melakukan bid'ah, tidak semestinya. Kerana setiap semua orang yang melakukan bid'ah itu adalah sahibul bid'ah ataupun mubtadi'. Tidak. Kerana sebagian melakukannya kerana kejahilan. Jadi orang seperti ini kita boleh mendampingi mereka. Kita boleh mengajak mereka, kita boleh berdakwah dengan mereka. Hanya kalau golongan ini golongan yang kita katakan mengajak kepada bid'ah, menganjurkannya dan cuba mendakwah orang kepadanya, maka orang seperti ini kalau kita tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, ilmu dan sebagainya, jauhkan adalah lebih utama. Kerana syubhah yang dia lemparkan mungkin lebih berbahaya daripada niat kita yang baik untuk mendekati mereka. Jadi dengan itu dia lebih mengetahui, dan adakah sifat akhlaknya adalah sebagai tidak ada kaitan dengan kesesatannya dan sebagainya, daripada sudut manhaj akadinya, etikadnya, maka kita kata tak ada masalah lah dia untuk mendampinginya. Tapi kalau dia lihat ada keburukannya, memberi kesan kepadanya, dan juga dapat memberikan tanggapan buruk orang kepadanya, kita kata elakkan. Kerana ada ketika dia berkawan dengan orang-orang yang seperti ini, dia tak niat pun, dia tak ada terkesan pun, tapi kerana orang dah lihat dia satu grup, dia dilihat sebagai satu kumpulan, kita elakkan. Jadi tidak bermakna berhentinya dakwah, maka bolehlah dia berdakwah dengan cara-cara lain, cuma elakkan daripada dia terkesan dengan orang tersebut. Wallahu ta'ala. Dia lebih kenal kawan dia sendiri. Dia lebih mengetahui. Jadi kalau dia tahu kesan-kesannya. Assalamualaikum Ustaz. Apabila terhidang makanan di waktu isyak, kita dahulukan makan malam. Jadi bagaimana waktu siang? Kita kata tadi bahawa dasarnya sama juga. Bahawa apabila dasar awal tu adalah untuk kita utamakan makan supaya tidaklah menyebabkan kegangguan kepada fikiran kita, kekhusyukan kita dalam salat, maka disitulah sama juga kalau pada waktu siang. Terlebih lagi waktu siang seperti waktu tengah hari ini, kita lihat ada dalil yang menyebabkan atau memberi rukhsah kepada kita untuk lambatkannya supaya lakukan pada waktu yang ringan, yang tidak terlalu panas. Jadi dengan itu menunjukkan di situ ada dalil-dalil lain, dan dengan itu juga waktunya waktu yang muwassa', dinamakan waktu yang muwassa', yang panjang. Maka dengan kita kedepankan kita kedepankan apa? Makan itu tidak memudaratkan waktu tersebut. Tidak ada masalah. Melainkan kalaulah dia nak makan waktu nak dekat masuk waktu asar misalnya, kita kata lakukanlah salat zuhur dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada seorang teman yang merupakan masih lagi remaja, yang sudah mula tertarik kepada dakwah-dakwah salaf kita. Masalahnya sekarang, apabila telah diketahui oleh ibu bapanya melarang dia untuk datang menghadiri kuliah-kuliah kami. Tetapi beliau tetap ingin juga, pada hari itu dia telah membohongi ibunya, mengatakan dia ingin pergi countdown. Tetapi sebenarnya dia pergi menghadiri kuliah kami. Bagaimana Ustaz? Sebenarnya kalau kita lihat berbohong ni satu dosa, elakkan daripada berbohong. Kerana Nabi SAW melarang kita berbohong walaupun dalam keadaan kita bergurau. Terlebih lagi dalam keadaan kita berbohong itu kepada orang yang kita tak sepatutnya berbohong, pada ibu bapa. Cuma adakah masalahnya di situ kita katakan kalau kita berbohong ini dibenarkan, diberikan keringanan? Dalam masalah ini tidak ada kemudaratan yang nampak daripada sudut dia menceritakan yang benar, maka kita kata tak sampai kepada darurah. Wallahu ta'ala. Dan masalah ini juga dia lebih mengetahui keadaan ini. Daripada sudut nak sampaikan kepada darurah atau tidak, seseorang itu lebih mengetahui adakah dianya sampai ke tahap demikian. Jadi sampai dia dipukul atau sebagainya kalau dia pergi juga atau sebagainya. Atau kita katakan pelajaran dia juga kita harus lihat adakah pelajaran yang dia pelajari inilah yang dinamakan sebagai yang diwajibkan, fardu ain. Kalau dia lebih kepada ilmu-ilmu tambahan, maka kita kata tidaklah boleh dia melanggar perintah ibu bapanya. Kerana kita ada dasar
la ta'ata lil makhluq fi la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatir rahman. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Rahman. Jadi kalau begini, kalau kita kata perintah yang pelajaran yang nak pelajari adalah pelajaran yang asas, wajib ke atasnya, maka kita kata di situ bolehlah dilanggar perintah ibu bapanya. Kerana perintah Allah lebih utama. Tetapi kalaulah misalnya dia nak lakukan ini adalah pelajaran yang lebih kepada pelajaran yang lebih tinggi tahapnya daripada kewajipan yang asasi, maka di sini kita katakan pelajaran itu adalah pelajaran sunat untuk dipelajari. Muakkadah, sunat muakkadah misalnya, kan kita kata taati ibu bapa lebih utama. Tetapi tidak bermakna dia tidak boleh lakukan di luar rumahnya. Kerana sekarang alhamdulillah telah mula banyak jalan kan untuk kita dapatkan ilmu tersebut, sama ada secara langsung atau secara yang telah direkod, dirakamkan. Jadi kita kata jangan berhenti daripada terus belajar. Di samping kalau dia perlu misalnya untuk mempelajari perkara yang asas, kalaulah berkaitan dengan akidah dan sebagainya, yang dia perlu mengetahuinya, kerana kalau tidak dia akan masuk dalam perkara yang dilarang, iaitu yang syirik kepada Allah, maka di situ dia wajib belajarnya. Maka dengan itu dia bolehlah dia melanggari perintah ibu bapanya di situ. Tapi kalau selain daripada itu, selepas itu tidak adalah kita lihat boleh diutamakan perintah ibu bapanya. Yang penting kita katakan janganlah bermaksiat kepada Ar-Rahman dalam mentaati kedua ibu bapa kita. Ustaz, ini dia ibu bapa dia difahami ibu bapa ni tidak mengetahui salaf, tetapi telah difahami bahawa kami ini semua Wahabi, Ustaz. Biasalah. Itu biasa. Itu peranan dakwah yang perlu lakukan. Maknanya apa? Pertama, kalau kita nak buktikan itu susah pasal dia dah difahamkan demikian. Jadi untuk dia buat demikian pun tak boleh. Jadi pertama kita katakan bersabar. Bersabar penting. Tetapi kita katakan adakah dengan itu dia makin menambahkan kemarahan ibu bapa? Tidak. Dakwah ni. Nak dakwah kita harus mengambil hati ibu bapa dulu. Dengan itu kita perlulah dia perlu bijak dalam dia nak belajar. Kalau mencuri-curi belajar tak kisah. Curi-curi belajar di internet, di mana sebagainya kan. Tetapi jangan sampai dia bercanggah dengan kedua perintah ibu bapa. Wallahu ta'ala. Ini lebih utama kerana kita ada dasar-dasarnya mentaati kedua ibu bapa adalah wajib selagi dia tak suruh kita langgar perintah Allah Taala. Maka dengan itu kita katakan kalau ada larangan yang dilarang itu ialah sampai kepada tahap meninggalkan yang wajib, maka di situ kita boleh langgar mentaati mereka hanya untuk melakukan yang wajib. Lepas tu balik taat pada mereka. Jadi ini dasarnya. Nah, Ustaz, yang mula-mula tentang kawan yang akhlak buruk, terima kasih Ustaz Dewa. Jazakumullah khair wa iyyakum. Baik, ada soalan lain? Tak ada. Okey, semoga Allah Taala beri kita taufik dan hidayah agar kita dapat insya-Allah meneruskan pengajian kita. Di antara soalan yang kita dapati juga adalah berkaitan dengan dengan kita mungkin utamakan soalan seperti ini dan juga soalan yang mungkin akan diberi edarkan nanti kertas kosong surat kertas yang akan siapa yang mempunyai soalan mungkin tulis, kita perlu lihat dahulu apa soalan-soalannya pada masa akan datang. Pada masa akan datang. Kalau yang gunakan yang hendak secara syafahi, secara lisan, kita kena letakkan guideline jugalah. Kerana kalau kita lakukan secara langsung, kita tak boleh terlepas soalan yang agak kita kata sensitif lah. Jangan sentuh perkara-perkara yang mungkin boleh menyebabkan kita mempunyai masalah daripada sudut nanti nak kena justifikasikan ni kepada pihak yang tak perlu kita justifikasikan. Itu penting sekali. Dan jangan mengelirukan. Dan ini paling penting. Kerana kalau kita cakap sesuatu perkara yang mungkin orang belum sampai, dalam belajar kita masih basic kan. Jadi kalau kita tanya soalan-soalan yang agak tinggi, menyebabkan jawapan saya atau jawapan sesiapa ustaz mana yang jawabnya nanti akan menyebabkan dia terpaksa pergi kepada tahap yang lebih tinggi, nanti akan menyebabkan semua tak faham. Jadi soalan tu hanya soalan yang membuang masa yang diberikan. Macam 5 minit tak dapat difahami. Kenapa? Soalannya agak untuk talabul ilm yang lain sebagainya, ataupun perlu pada persiapan dan sebagainya. Wallahu taala. Semoga Allah beri kita taufik hidayah. Kita akan insya-Allah
berusaha bagaimana kita dapat melalui proses inilah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu penting. Jadi masalahnya kita kata kalau sekarang ni kita kena start, kalau nak start betul-betul official mesti 9.10 lah. Atau kalau nak kira waktu isyak dia kan. Kerana isyak cepat, isyak lambat. Kerana lambat. Jadi nak kena kita bincangkan juga. Yang penting daripada pihak kita lah. Pihak siapkan dengan pihak saya. Ni Ustaz, dia cakap sekarang, masa sekarang dia mengikuti kelas-kelas, dia mengikuti mengaji Al-Quran. Dia nak buktikan depan mak bapak dia. Bila dia dah boleh mengaji, bagus. Baru dia boleh ni. Pasal kalau tak nanti dia banyak perkara macam dalil-dalil nak datang kamu tak terbaca kan. Pasal orang-orang kita cakap kebanyakannya semua semua tahu ngaji juga. Allah Ta'ala. Dan ini pun saya sarankan bagi semua lah. Pasal ikhwah-ikhwah kita yang sunnah haruslah mantap di sudut mengaji lah. Ngaji Quran penting. Jadi ramai pasal Ustaz ngaji Quran tak ada lah. Jadi kebanyakan orang sini datang sini. Nak boleh 3 orang. Okey. Syekh. Itu sekarang sekarang tak, di Maida orang sibuk tanya Ustaz rasanya kelas mana ni? Aku masuk sini. Masuk soalan banyak. Ada pula hari Jumaat, hari Khamis. Sama Ustaz. Aku sini ada. Kan mungkin lah. Mana Ustaz? Kasihan Ustaz.